puluhan 0.07. Nak tukarkan perpuluhan kepada peratus. Jadi nak tukar kepada peratus, apa kita kena buat? Darab Darab 100. jadi sifar perpuluhan sifar 7 darab 100. 100 ada berapa sifar? Ada 2. Nak gerak ke mana? Darab gerak ke kanan. Jadi dapatlah 7. 20. 7 7%. 7%. Yang itu tak ingat teknik dia sebab dah lepas dah lama ingat. Jadi 7% sahaja ya. Tak ada 70. Okey. Jawapan dia A. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Rajah 1 menunjukkan setingkat nombor. Nombor tu boleh nampak ni. Cikgu besarkan. Okey. Besar sangat pula. Okey. Nombor pada tempat tu 6.378. Apakah nilai tempat bagi digit 8? Sah. Alah. Itu 1000. Okey ya. Jangan confuse ya. Nombor bulat dengan nombor perpuluhan. Kalau nombor bulat 6378, tempat ni kita memang panggil dia sah. Di dalam perpuluhan, dia jadi apa tu? 6.378. Tengok ada berapa ni? Tempat 3 kan? 3 maknanya ada angka apa yang ada 3 ni tempat? 3 sifar per 1000. Dah sebab hari tu ada ambil gambar tadi dia tadi. Tak tengok tadi. Ni ada perpuluhan ni. Jangan silap ya. Jangan letak sah. Kalau letak sah salah dah. Okey. Per 10, per 100, per 1000. Okey. Kita tengok soalan nombor 4. 1/2 kg. Nak tukar kepada gram. Jadi 1 kilogram formula dia bersamaan dengan 1000 gram. Jadi 4/1/2 macam mana kita nak tukarkan? Ada 2 cara. Sama ada kita dah tahu 4 ni terus kita darab dengan 1000. Jadi dapat 4000. Okey, ni cara pertama ya. Yang 4 kilogram ni kita terus darab je. 4 darab 1000. Samaan 4000 gram. Lepas tu baru kita kira yang 1/2. 1/2 bermakna berapa? Separuh kan? Setengah. 1/2 daripada 1000. Jadi kita dapat separuh. Jadi 1000 separuh dia adalah 500. Jadi pada sini 4500 kg. Gram. Gram. Bu Hairi, gram tu. Sekejap ya, ada siapa masuk ni. Syirah. Okey. Okey, itu cara pertama ya. Kita ambil ni kita darab terus dengan 1000. Okey, cara kedua kita boleh buat juga. Cara kedua, kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Boleh juga. 4 darab 2, 8. Dapat 1, 9. Jadi dapat 9/2 kilogram kan? Kita darab je dengan 1000. Itu cara kedua. Jadi potong kat sini 1 darab 2, 2. 500 darab 2, 1000. Jadi 9 darab 500 kita dapat 4500. Okey, boleh buat dua-dua cara Insyirah baru join kan? Yang ini kita buat apa ni? Ulang kaji untuk Ujian diagnostik. Ujian diagnostik hari tu. Okey. Jadi sama je, dua-dua akan dapat 4500. Okey, jadi Saya praksis saya buat yang cara nombor 2. Cara nombor 2 lagi apa ni? Selesa.
Mana-mana yang kamu rasa senang. Cara kedua ni nampak pendek kan? Dia terus saja darab. Cara pertama ni kita tukarkan dulu nombor bulat tu darab terus 1000. Lepas tu baru kita tukarkan pecahan. Mana-mana pun boleh. Sekejap ada siapa lagi. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Boleh nampak besar tak? Tak boleh ni nak besarkan. Try besar lagi sikit. Turun ke bawah. Okey. Ini meter dan sentimeter pula. Okey. 1 meter bersamaan berapa sentimeter? Ingat kita dah belajar dulu. 100. Bersamaan dengan 100 meter. Kena tahu ni ukuran ni. Jadi meter nak pergi sentimeter kita kena dah darab. Jadi 9.03 meter kita darabkan dengan 100. Jadi darab 100 ada berapa Sifa? 2. Gerakkan 2 langkah. Jadi kita dapatlah 903 sentimeter. Tak jawapan. Okey, ada jawapan dia B. 903. Okey, tengok soalan nombor 6. Raja 2 menunjukkan waktu berakhirnya perlawanan bola sepak pada suatu petang. Nyatakan waktu berakhirnya perlawanan bola sepak itu. Apa maksud dia? Waktu berakhirnya perlawanan bola sepak pada suatu petang. Nyatakan waktu berakhirnya perlawanan bola sepak itu. Pukul berapa dia? Carilah waktu berakhir perlawanan bola sepak. Ni jam ni menunjukkan pukul berapa? Pukul 5. 5 AM ke 5 PM? PM. Jangan silap 5 PM. PM. PM tu 5 petang. Kalau kita jawab 5 AM tu dah subuh. Ada korang main bola sepak subuh kan? Ada. Okey. So jawapan dia 5 PM. Cikgu, tapi ada dekat US dengan dekat Japan. Itu waktu dia lain. Dekat sana dia orang malam. Kita subuh. Macam tu. Okey. Kita tengok soalan nombor 7. Tak boleh naik dah ni. Lebih tak. Okey. Nombor 7. Rajah 3 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey. Apakah nama sudut yang berlorek? Dah belajar tak sudut? Kita ada 3. Ingat tak? Tak ingat? Okey, cikgu bagi tahu lah ya. Okey, satu kita ada sudut tegak. Ni sudut tegak. Ni 90 darjah ni. Ni nama dia sudut tegak. Ada lagi satu. Nampak tak? Dia lebih daripada sudut tegak. Maknanya dia mencacah sikit kan? Dia lebih besar. Ini nama dia sudut cakah. Ni nama dia sudut cakah. Ni sudut tegak. Lepas tu sekarang ni dia nampak tak? Dia berbentuk halus je. Dia tak sampai pun 90 darjah. 90 darjah kat sini kan. Dia tak sampai. Dia kat sini je. Jadi ni apa? Sudut apa ni? Itu adalah sudut tirus. Ingat ya 3 sudut ni. 3 sudut. Tegak, cakah, tirus. Tirus tu dia lurus. Macam dia halus je kan. Macam tu. Baca sudut dalam. Belajar? Sudut dalam. Dengar lidah kan? Sudut dalam. Sudut dalam. Nampak ni Tirus je. Kalau kita sebut tu mulut kita depan lah muncung. Tirus. Sudut dalam macam mana? Sudut dalam tak ada. Ini dalam lah ni. Kalau boleh, kalau Masih Idlan cakap ni sudut dalam kan. Ni sudut luar.
Belakang yang dekat ni luar. Macam tu. Ni dalam, ni luar. Tapi kita ada ni je lah 3, tegak, cakap, tirus. Kalau dah masuk sekolah menengah nanti ada lagi banyak lagi ya. Belajar. Okey, nombor 8. Bundakan nombor 345,908 kepada 10,000 terdekat. 10,000 nombor yang mana? Nombor 4. Nombor 4. Okey, dia suruh bundakan kepada 1,000. Jadi kita dah tahu nombor 4. Sebelah nombor 4 nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5. 5 besar ke kecil? Besar. Besar. Jadi kalau besar kita perlu tambah 1 1. dekat 10,000 tadi. Jadi bila tambah 1 dia jadi? 355. Salah. 3,500. 3,500. Dia automatik yang belakang tu akan jadi Kosong. sifar. Ya, ada pelajar masuk. Dia akan jadi automatik sifar semua. Kosong. Okey. Jadi jawapan dia 350,000. Kita masukkan sifar ni tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat 350,000. Jawapan dia C. Kertas ni ada dekat kamu ke dah bagi kat cikgu? Dah bagi dah. Nanti cikgu cakap nanti buka sekolah nanti buat cikgu nak bincang. OMR tu kan. Tak apa, nanti cikgu bincang kamu dah lagi jelas kan sebab dah ulang kaji. Apa lagi ada masuk ni? Okey, ada lagi tak yang tertinggal? Okey. Tak apa ya, lewat tu nanti cikgu share ni, video. Ni soalan diagnostik SK Puncak Perdana. Okey, kita tengok soalan nombor 10. Nombor 10 ni tambah tolak je. Kita ni je lah ya. Cikgu pakai kalkulator je lah ya. Sebab tambah tolak ni kamu pun tahu kira kan. 4,023 tambah 5,176. Jadi dapat 9,198. Ni ya. Tambah macam biasa je ni. Ni nombor biasa. Okey, nombor 11. Apa dia? Buat yang tu kan saya kira je. Itulah. Okey, jadi yang ke-11 ada 40 soalan ni, takut tak sempat nanti. Cari beza di antara 25,673 dengan 6565. Cari beza kita cuma perlu buat apa? Tolak je. Tolak 6565. Jadi dapatlah jawapan. Cikgu pakai kalkulator je ya. Kita tak nak buang masa dekat soalan yang mudah ni. Okey. Sebab dia soalan direct je terus ya. 19,108. Okey, jawapan dia adalah B. Cikgu tak payah salin ke? Tak payah salin? Nak salin pun boleh. Nak salin jawapan pun boleh. Tak apa. Nak dekat gambar pun boleh. Tak apa, video yang kelas hari ni cikgu buat recording, nanti cikgu share. Yang ni cikgu akan buat cepat video. Sebab kamu boleh ulang kaji kan. Okey, kita tengok soalan nombor 12. Sebab semalam pun tahun 4 buat kertas ujian, tak cukup masa. 40 soalan tak sempat ya. Cikgu masuk YouTube ke? Masuk YouTube. Nanti boleh tengok. Saya tak pernah masuk YouTube. Tak pernah masuk. Siapa ni? Ahmad? Oh, kenapa ibu tak bagi ya? Kan bos pertama kali. Baru pertama kali. YouTube channel cikgu ni, My VLC. Tak ada My lah. Lupa. VLC to you, Cikgu Meni. Dalam tu adalah.
Macam-macam video yang mana cikgu sempat buat je. Video mana? Kat mana? Dekat YouTube. Ni YouTube. YouTube Ah, channel cikgu. Tulis kat chat. Tulis kat chat tu saya nak tengok dah. Nanti cikgu share. Baik. Okey. So ni soalan nombor 12. 5,281 kita darabkan dengan 6. Darab macam biasa. 31,686. Jadi jawapan dia B. Okey. Tengok nombor 13. Cari hasil bahagi 67,776 dengan 12. Ini pun soalan direct je ya. Dia bukan kebat. Tapi jangan tersalah ni je lah. Jangan tersalah buat operasi dia. Salah kira. Tu je yang dia bagi soalan macam ni. Selalunya soalan 1 hingga 20 dia bagi yang senang-senang. Daripada 21 tu dia akan bagi soalan susah. Okey, jadi dapat 5,648. C. Okey. Tengok nombor 14. Antara berikut yang manakah tidak benar? Okey. Tengok ya. Besarkan boleh tak? Alamak. Lari pula. Tadi. Okey, antara berikut yang manakah tidak benar? Okey, ini kita kena tengok satu-satu Okey, 0.3 bersamaan dengan 30%. Betul ke? 0.3 darab dengan 100. 1, 2. Jadi dapat 30%. Jadi ini betul. Yang kedua pun kita dah boleh tahu dah kan. Darab 100 dapat 40%. Betul. Yang ini darab dengan 100. 1, 2. 12%. Betul. Sifar perpuluhan sifar 5. Salah. Sifar perpuluhan sifar 5 sebenarnya adalah 5%. Tapi dia letak situ 50%. Jadi yang tidak benar tidak benar. Saya nak cari peratus ni. Kita tengok nombor belakang dia. Nombor belakang. Kan? Kita tengok darab dengan 100 je. Gerakkan. Jadi kalau ni dah tak betul dah 5% je. Okey. Jadi soalan yang ke-16. Okey. Yang ini dia bagi apa tu? Perpuluhan tukar kepada pecahan. Okey. Jadi ingat tak ni tadi 2 adalah nombor bulat. Dekat depan ni. Yang kita nak cari adalah belakang ni. 7. 7 tu apa? 7 berapa? 2,000. Salah ya. Ingat. Lepas perpuluhan. Nombor 7 tu adalah per 10. Dia tak sama dengan nombor bulat ya. Kalau nombor bulat dekat belakang depan ni adalah yang besar kan. Sekarang ni dia start daripada per 10. Jadi 7 tu adalah 7 per 10. Jadi B dengan A ni dah salah. Jangan kita letak 7 per 100 ke 7 per 1000 salah ya. Yang depan ni adalah per 10. Okey, antara C dengan D. C dengan D. Jadi sifar tak ada apa-apa. Sifar tu adalah per 100. Ingat ya, per 10, per 100. Perpuluhan dia lain. Dia lepas je perpuluhan adalah per 10. Lepas tu sifar tu per 100. Dan akhir sekali adalah per 1000. Kenapa per 1000? Nampak tak? Ada 3 tempat lepas perpuluhan. Jadi 1000 ada berapa? Ada 3 sifar.
Jadi yang mana yang betul? C ke D? D. D. Sebab 3 ni adalah 3/1000. Yang C ni 3/100. Salah lah. Okey, jadi jawapan dia adalah D. Betul saya buat dalam exam. Betul? Betul, bagus. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebatang skru yang diukur dengan menggunakan sebatang pembaris. Berapakah panjang skru itu? Boleh nampak tak? Ni pembaris ni sentimeter, pembaris yang kamu selalu guna ya. Dekat sini dah 4, lepas tu dia ada tambah lagi. Jadi rasa-rasanya berapa? Antara 4 dan 5 ni. Dekat sini. Berapa? 4.5. Sekarang kita tengok ya, pembaris tu sentimeter. Sentimeter nak pergi ke 1 sentimeter berapa milimeter? Berapa? 1 sentimeter nampak ni? 10 milimeter. Nampak tak? 10 milimeter. Jadi berapa? 10, 20, 30, 40. Jadi tambah lagi 5. Jadi 45. Jadi 45 milimeter. Kalau kita tak tahu pun kita tengok pembaris ni 4.5 cm. Jadi nak tukarkan kepada milimeter kita darabkan 10. Jadi dapatlah 45 milimeter. Okey ya. Akad ni boleh tak? Akad nombor 17. Boleh. Senang kan? Sampai nombor 17. Okey. Kita tengok soalan seterusnya, soalan 18. Okey, 18 ni ada unit, ini liter liter dan mililiter. Okey. Kita dah belajar ya isi padu ni. Ukuran isi padu tahun lepas, tahun 5. Jadi kita boleh buat cara begini ya, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okey, yang mana yang tak pernah join lagi ya, tahun lepas kita dah belajar teknik ni. Okey. Jadi liter kita letak 1 tempat liter kita pecahkan kepada mililiter. Mililiter kita letak 3 bahagian. Okey, sebab dia sampai 999. Kalau 1000 dia dah jadi liter. Okey. Sekarang kita tengok. Yang pertama dia minta 4 liter 230 mililiter. 4 kita letak sini. Okey. 595. Kita letak dekat belakang. Okey. Dia kata tambah. Ni tambah ya, tak nampak ni. Sebab ni pakai scan kan, dia tak clear. Okey, tambah 820 mililiter. Tambah 820 mililiter. Jadi kita tambahkan macam biasa. Okey, tambahkan. Apa colour lah pula. Colour biru. Okey, kita tambah macam biasa. 5. 9 tambah 2, 11. Naik 1 atas. 8, 9, 10. Dia jadi berapa? 8, 9, 10 jadi 14. Dah jadi 1415 mililiter tadi cikgu cakap apa? Dia sampai 999. Kalau dah 1000 ni, yang satu depan ni kita kena buat apa? Kena pindahkan ke liter. Ni kita kena pindahkan. Ataupun ada cara kedua, kita kena tolak dengan 1000. Tolak dengan 1000. Kenapa tolak 1000? Sebab
1 liter ni bersamaan 1000 mililiter. Jadi kita kena tolak ni sebab dah terlebih. Jadi kita tolak 5, 1, 4. Berapa kali tolak? 1 kali tolak. 1 kita bawa naik atas. Jadi 4 tambah 1 kita dapat 5. Okey. Sekarang kita dah dapat 5 liter. 15 mililiter. Okey. Okey, sekarang yang kedua dia suruh tolak 455 mililiter pula. Tadi dah suruh campur, dia suruh tolak pula ya. Okey. Tolak 455. Okey. Sekarang tolak macam biasa. Siapa membuka mic tu boleh tutup tak? Terganggu kelas. Kau ingat 1 pula ya. Okey. Jadi sekarang kita tolak je. 5 tolak 5 kita dapat 5. Okey, yang ni. Tengok 415 nak tolak 455. Tak boleh lah kan, betul tak? Jadi apa kita perlu buat? Kita terpaksa pinjam balik daripada liter. Jadi liter tinggal 4. Nak pinjam berapa? Pinjam 1,000 sebab 1 liter bersamaan 1,000. Jadi kita boleh tambah kat sini je ya, 1. Jadi dia dapatlah 14. Jadi 1 yang ni tak boleh tolak 5, jadi terpaksa pinjam dekat ni. Ini tinggal 13. Di sini ada 11. 11 tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 6. Jadi 13 tolak 4. Dapat 9. 960 tengok dia bawah daripada 9, 99. Okey. Jadi kita turunkan 4. Dapatlah 4 liter 960 mililiter. Baik, mana ni? Tu cikgu ni 455. Sekejap cikgu salah ke? Sekejap ya. Kat mana cikgu salah ni? 5 tambah 5, 9, 10, 11, 11, 1 naik atas. 5, 6, 14. Jadi dapat 415. Ni dapat 5. 5. Jadi 5 tolak 5. Ini ada pembetulan ke itu masa periksa? Cikgu tak ingat. Ya Allah. Hai. Kenapalah cikgu pergi ni? Silap ya, kenapalah 4 liter, kamu pun tak tegur ya? 4 liter 230. Masya Allah, cikgu pergi tengok yang soalan A pula. Kejap, kita patah balik. Sorry, mana ni nak ni? Sekejap, cek. Alah, macam mana nak delete ni? Cikgu tak boleh padam ke? Cikgu cut je goyang tu. Cut. Cikgu cut je. Selalu dia boleh ni, eraser, tak tahu kenapa kali ni dia ni. Cikgu pakai apa? Microsoft? Ini guna apa? PowerPoint? PowerPoint. Kalau PowerPoint Dia tak tak ada. Dia tak Sebab ada cikgu kena ada cut. kena words tu tak nak ni apa, tak nak dikacau. Tak, cikgu cut semua. Nanti cikgu buat balik. Nak kat ni Semua tak tegur ya? Tak nampak cikgu tak tadi nombor. Cikgu tak, sebab saya duduk atas lantai so tak nampak sangat lah skrin tu. Okay. Tak apa. Eraser dia tak boleh pakai. Sudah dia tak boleh ni pula. Kalau pakai PowerPoint susah sikit nak padam.
Lalu boleh eraser tu, tapi cikgu tak tahu kenapa dia tak boleh ni. Sebab cikgu ada install Words tu. Untuk apa buat assignment tu kan. Dia dah terganggu. Cikgu kertas, cikgu scan pakai apa, PDF ke? Bukan. Kalau PDF tak boleh dia masuk terus dekat ni. Word apa ni namanya. Okey, tak apa. Balik ya. Tapi kalau cikgu pakai PDF lagi cantik lah. Memang nak pakai PDF tapi tak boleh ni. Kalau cikgu buka PDF dia pergi dekat cikgu punya apps lain ni. Apps yang tu dia tak boleh tulis. Terpaksa lah. Okey, kita buat lagi sekali ya. Tak maaf, tak nampak tadi. Okey, ini liter. Ini mililiter. Okey. Jadi ni tadi 4 liter 230 mililiter. Alah, pergi ambil yang 595 ni pula. Jadi tambah 820 mililiter. Jadi tambah macam biasa. 4, 3 tambah 2, 5. Jadi 8 tambah 2 dapat 10. Dah terlebih. Satu ni kita bawa naik atas. Jadi bertambah dekat sini 1. Jadi 1 kat sini kita dah hapus dan okey. Sekarang dekat sini dapat 5 liter 50 mililiter. Jadi kita tolak dengan 455. 455. Okey, sekarang 50 mililiter nak tolak 455 tak boleh. Jadi kita kena pinjam dekat sini. Dekat 5 liter tinggal 4. Jadi kita dah pinjam. Jadi dekat sini dapat balik 1000 tadi ya. 1000. 1 liter tadi kan. Jadi dah ada balik lah kat sini. 1050. Barulah kita boleh tolak. 10 tolak 5 dapat 5. Jadi ni tinggal 4. 4 tolak 5, 14 tolak 5 dapat 9. Jadi dekat sini kita dah pinjam tinggal 9. Jadi 9 tolak 4 dapat 5. Jadi dekat sini tinggal 4. Jadi tinggallah 4 liter 595 mililiter. Jawapannya jangan buat kesilapan cikgu tadi. Aduh. Confident je ya, dah jalan terus. Okey. Ini RM pula. Nombor 19. Kira RM 21,890. Okey, tambah 122. Jangan ni ya, jangan salah letak. Ni ada sen dekat sini. Jadi yang kedua RM122.60. Okey, kita tambah. Yang ni tahu ya, dia macam perpuluhan jugalah. Kita tambah 21890 tambah, kita pakai kalkulator je. Tambah tolak ni kita boleh buat cepat je. 22012 perpuluhan 60. Okay. 1022. Jadi tolaklah RM218.40. Jadi dapat jawapan tolak 840 sen. Jadi dapat jawapan dia 21,794. 20 sen. Jawapan dia adalah B. Okey. Cikgu, saya pun tengah guna kalkulator. Tak apa. Tapi dalam periksa tak boleh guna kan? Kena kira lah. Tak boleh dia. Kena kira guna tangan lah. Kena kira cepat-cepat. Okey. Dari jumlah 0.5 kilogram, 350 gram dan 2/5 kilogram. Nampak ni.
Dia ada perpuluhan, ada nombor bulat, ada pecahan. Okey. Sekarang dia nak jawapan dalam gram. Kita tengok yang mana gram. Yang gram 350. Jadi kita tak perlu buat apa-apa dekat 350 sebab dia dah memang ikut jawapan dia nak gram. Okey, yang perlu kita buat sekarang adalah 0.5 kilogram. Jadi 0.5 nak kilogram nak pergi ke gram, kita kena darab dengan 1000. Sebab apa 1000? 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Jadi dalam 1000 ada berapa sifar? Ada 3. Gerakkan 3. 1, 2, 3. Jadi dapatlah 500 gram. Jadi dekat sini kita dah dapat 500 gram. Okey. Tinggal lagi satu. 2/5 kilogram. Okey, 2/5 kilogram kita nak tukar kepada gram, kita kena darab dengan 1000. Okey, jadi 1 darab 5, 5. Apa? 2 darab 5, 10, sifar. Jadi dapat 200. 200 darab 2 dapat berapa? 400. Jadi dia nak cari jumlah. Tambah je lah. 500 tambah. Tambah semua kan? Tambah je semua. Tambah 350 gram. Lepas tu tambah 400 gram. Dapatlah jawapan dia. Berapa? Sifar 5, 5678, 12. Jadi dapat jawapan dia 1250 gram. Jawapan dia adalah C. Okay, dapat tak semua? Kita tengok soalan dia nak jawapan dalam apa? Dalam gram. Jadi yang mana gram tu kita tak perlu buat apa-apa. Kita tukarkan yang mana yang perlu ditukarkan. Kilogram tukar kepada gram dahulu, barulah kita tambah. Okey, nombor 21. 6/3/5 juta. Cikgu nombor 21 ni lah yang saya confuse. Kenapa tak faham macam mana nak buat? Okey, ni sama juga macam tadi. Ya, juta kita boleh tukarkan 6 dulu. Cara pertama cara pertama kita boleh tukarkan 6 tu adalah 6 juta. 6 tu adalah 6 juta. 6 juta ada berapa? Dia mesti ada 6 nombor. Juta ada 6 sifar. 3, lepas tu belakang dia ada 3. Okey, lepas tu kita selesaikan 3/5 juta berapa pula Okey, 3/5 juta adalah 3/5 darab 1 juta. Jadi kita boleh ni mudahkan 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Yang belakang tu biarkanlah dia sifar. Jadi 200,000 darab dengan 3. 200,000 darab dengan 3. Senangnya kita 2 darab 3 kan. 2 darab 3 dapatlah 6. Jadi 100,000. Jadi 600,000. Jadi 6 juta tambah dengan 600,000. Jadi dapatlah jawapan dia 6.600.000. Okey, ataupun cara kedua. Cara kedua macam Bu Hairi cakap tadi, Bu Hairi tukarkan kepada pecahan tak wajar kan? Tukarkan jadi 6 darab 5, 30. 30 tambah 3, 33. Kita tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi 33, kenapa di saving tak ni? Per 5 darab dengan 1 juta. Jadi kita darab je 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Jadi 200,000 darab dengan 33. Jadi kalau darab kita akan dapat juga 6.600.000. Sama juga
Sama dengan ni. Mana-mana yang kamu rasa mudah. Kalau cikgu suka guna yang pertama ni. Sebab dia dah bagi 6 kan. 6 nombor bulat tu kita darab je 6 darab sejuta. Lepas tu kita cari je lah pecahan ni. Sebab dia lebih kecil. Okey. Jadi jawapan dia adalah D. Mak boleh ke bawah ni kalau pergi sebelah ni. Okey, kita tengok soalan nombor 22. Ini dah masuk dah soalan-soalan kebat ya. Lepas daripada 30. Okay. Ramai 35,817 orang mengunjungi zoo negara pada bulan Mei. Okey, Mei ya. Pada bulan Jun, bilangan pengunjung ialah 45,053 orang. Cari jumlah pengunjung bulan Mei dan bulan Jun. Wah, ni soalan dia direct je ya. Dia suruh cari jumlah. Jadi tambah je. 35,817 tambahkan dengan 45,000. Dapatlah jawapan dia. Jadi gunalah kalkulator. Okay, 35,817 tambah dengan 45,053. Jadi dapatlah jawapan dia 80,870. Okey, jawapan dia A. Alright. Okey, dah sampai 22 ya. Tengok masa dah tinggal sikit. Okey, kita tengok soalan nombor 23. Hayati ada 100,080 keping stem. Dia mengisi 90 keping stem ke dalam setiap buah album stem. Daripada 100,000 ni, dia masukkan 90 dalam album. Jadi dia tanya berapakah buah album yang digunakan. Daripada 100 ni dia masukkan dalam album. Satu album 90. Macam ni. 90. Tapi tak tahu berapa album. Jadi macam mana kita nak buat? Kita cuma perlu bahagikan ya. 100,080 kita bahagikan dengan 90. Pakailah kalkulator. Kalau nak turun boleh ya. 1 darab 90. Jadi turun sifar. 10 tolak 9, 1. Jadi 1 darab 90. Jadi turun 8. Sifar 1. Dapat berapa? 1 darab 90. Jadi 108 tolak 90. Betul ke 18 tolak 90 kan? Tinggal 18. 18 ni turun yang sifar ni. Jadi dapatlah 2 darab 90. Dapatlah 180. Pembahagilah ya. Sebab dah ke bawah. Jadi jawapan dia 1,1,1,2. Nampak ni C dengan D ni. Jangan tersilap. Jangan tersalah tanda pula ya. Dia bagi dekat-dekat je jawapan dah. Okey, tengok soalan nombor 24 pula. Okey, raja di bawah, raja 5 menunjukkan bilangan manik dalam sebuah balang. Ni balang Dalam ni ada manik, 1032 biji manik. Dia kata 3/8 daripada manik itu berwarna biru. Jadi 3/8 warna biru. Okey. Dan selebihnya berwarna kuning. Selebihnya berwarna kuning. Berapakah bilangan manik biru di dalam balang itu? Tengok kelakarnya soalan ni ya. Okey. Sebab dia dah bagi 3/8 manik biru, manik biru. Ingatkan dia nak tanya manik kuning tu berapa kan? Baki dia. Jadi kalau kita nak ni, kita just buat macam ni je lah. 3/8. Jadi yang kuning 8 tolak 3 berapa?
Jadi baki dia 5/8. Tapi dia tak nak warna kuning. Soalan dia nak bilangan manik biru. Jadi 3/8 darab dengan berapa? Darab dengan bilangan manik dalam balang ni ya. 1032. Jadi kita nak buat mudahkan dengan sifir 2 dulu ya. Sifir kecil dulu. Jadi 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Lagi 16 darab 2, 32. Boleh mudahkan lagi tak? Rasa-rasa boleh ni sebab ada 16 kat belakang tu kan. Cuba tengok ya. Boleh. 6. Kalau nak bagi sifir 2 lagi pun boleh. Nak try bagi dengan 4 pun boleh. Dapatlah 4. Okey, 1 darab 4, 129 darab 4 dapat 516. Jadi 3 darab 129. Tengok ya. 129 darab dengan 3. Dapat 387 biji manik. Ni ya. 3 darab 129. Okey. Itu dia. Jadi jawapan dia B. Okey. Tengok soalan 25. Lepas lah. Okey. Jumlah murid yang menduduki peperiksaan UPSR ialah 250 orang. 45 orang gagal dalam peperiksaan itu. Berapakah peratus murid yang lulus dalam peperiksaan UPSR? Jadi nak tahu yang pertama, kita kena tahu berapa orang yang lulus sebab dia nak tahu peratus lulus kan. Jadi kita dah dapat jumlah calon ada 250 orang. Jadi 250 semua calon. Yang gagal adalah 45. Jadi kita tolakkan yang gagal 45 untuk kita dapatkan yang lulus. Okey, jadi tolak 10 tolak 5. 4 tolak 4 sifar 205. Ini yang lulus. Tapi dia tak nak bilangan, dia nak dalam peratus. Jadi apa perlu kita buat? 205 peratus murid yang lulus. Per berapa? Per dengan jumlah murid. Jumlah pelajar semua ada 250 orang. Ini yang lulus kita bahagikan dengan keseluruhan pelajar 250, kemudian kita darabkan dengan 100. Kenapa darab 100? Sebab nak cari peratus. Kita mudahkanlah. Nak mudahkan atas bawah pun boleh sebabnya sifir 5 boleh atas bawah ni. Okey. Ataupun nak mengiring pun boleh ya. Bawah ni dengan 100 pun boleh. Mana yang mudah? Ini kita dah nampak dah ada sifar, kita matikan dia situ. Senang kan? Kalau kat atas pun ada sifar. Kalau apa? Sifar. Atas ni, kalau atas ni kena sifar yang dekat hujung lah. Macam ni sifar kat tengah tak boleh. Jangan kita potong ni dengan tengah ni pula. Salah ya. Dia kena hujung dengan hujung ni, nampak? 250 ni dengan ni 250. Jangan kita matikan dia dekat atas ni. Sifar kat atas ni tak boleh. Sebab dia tengah-tengah. Kalau dia hujung ni boleh. Jadi yang ini kita matikan dengan ni. Maaf dia saving pula PowerPoint ni. Okey. Jadi dia dapat 5 darab 5, 25. Atas pun darab 5 2 darab 5, 10. Jadi yang ni lagi kita boleh mudahkan dengan atas ni sifir 5 nampak? 5 kat hujung kan? 1 darab 5, 5. 4 darab 5, 2,
10. Jadi dapat 45. Okey. Jadi sekarang ni boleh tak kita dapat? Tak tahu. Kenapa lain macam dia ni? 45% murid gagal. Berapa peratus murid yang lulus? Cikgu salah ni tadi. Ya, 205. 205 per 250. Darab 100. Terus. Okay. Terusnya lah 5 darab 5, 25, 50. Oh, yang ni 50. Okey, tak ada. 5 darab 5. 20 darab 5. Jadi ni 5 darab 10. 2 darab 10. Okey, ni silap ni tadi. Okey, jadi 205. Betul lah. Ya Allah, kenapa pula 45 kat sini cikgu ni, ya Allah. 1 darab 5, 5. 4 darab 5, 20. Betul lah 41, Masya Allah. 41 darab 5. Kan, betul tak? 41 darab 5. 41 betul. Bukan 45. 4 darab 5, 20. 1 darab 5, 5. Okay. Jadi 41 darab dengan 2. 41 darab 2 dapat berapa? Dapat 80. 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. 82%. Okey. Tadi 41. Okey. Jadi ada tak jawapan dia? Ada ya, jawapan dia D. Okey. Dah 25 soalan. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan nombor 26. Ini apa ukuran unit ukuran panjang. Okay, rajak 6 menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Okay, segi 4 tepat dia punya sisi panjang dengan lebar tak sama. Dia minta cari luas dalam sentimeter per segi. Formula luas apa? Luas bersamaan dengan panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Yes, Okey. Jadi panjang dia berapa? Panjang dia 7 cm. Darab dengan lebar dia berapa? Lebar dia adalah 6 cm. Jadi 7 darab 6 bersamaan dengan 40 cm. 42 cm persegi. Jangan lupa persegi ya. Kalau kertas 2 kamu tak tulis persegi ni dah salah. Salah lah. Kuasa 2. Okey, jadi dapat jawapan dia A. Ya, 7 darab 6 dia. Panjang darab lebar. Okey. Jadi kita pergi soalan seterusnya. Median mode apa semua kita belajar hari tu Okey, kita tengok. Nyatakan. Okey, dia bagi dekat sini 9, 3, 1, 8, 3, 6. Okey, median dia tengok dia susun ya. Nombor yang pertama adalah 1, lepas tu nombor kedua 3, 6, 8, 9. The median tu maknanya nombor tengah-tengah kita bahagikan dengan 2. Sebab apa bagi 2? Sebab 3 dengan 6 ni adalah tengah-tengah. Kalau dia kalau ada satu nombor ganjil dekat sini, yang tengah kita boleh ambil yang tu je terus. Kita tak perlu tambah. Okey, jadi kita tengok kepada soalan balik. Okey,
Kalau ikut dekat sini, nombor pertama yang mana paling kecil, kita dapat apa? 7, betul tak 17? 17 kan? 17, 18, 17, 18, 19. 19 lepas tu 18, 17, 18, 19, 21, lepas tu 23, 23. 23 ada 2 ya, 23, 23. Sekarang ni kita nampak siapa yang tengah? Tengah kita ada 19 dengan 21. Okay. Nampak yang tengah. Jadi kalau ada nombor satu ganja dekat sini kan, ini ada 6, sebab ada 6 kita tak boleh nak dapatkan yang tengah tu. Kalau ada 7, kalau kata ada nombor sini 1, jadi kita dah boleh dapat dah 21 ni adalah tengah-tengah. Tapi sekarang ni dia seimbang 2 kat kiri, 2 kat kanan. Jadi yang ni tengah-tengah. Jadi 19 tambah 21. Dapat berapa? 9 tambah 1, 10. Jadi kita dapat berapa? 40. Jadi median adalah ni nombor yang tengah ni tadi 40 kita bahagikan dengan 2. Itu adalah median. Jadi 40 bahagi 2 kita dapat berapa? Dapat 20. Ni boleh tak faham? Median. Bagi contoh lagi satu katalah dekat sini kita ada 5, lepas tu ada 3, 8 dan seterusnya. Sebuah bekas boleh diisi dengan 750 ml hingga 900 ml jus oren. Berapakah anggaran jumlah isi padu? Okey. Kita tengok dalam liter jus oren dalam 12 bekas yang sama. Okey, satu bekas satu bekas dia boleh isi antara 750 ml sehingga 900 ml jus oren. Okey, dia kata nak anggaran dalam isi padu jus oren dalam 12. Nampak ni dia nak 12 bekas air yang sama. Jadi dekat sini dia isi antara yang ini mililiter. Mililiter nak pergi ke liter. Jadi mililiter nak pergi ke liter. 1 liter sama juga dengan 1000 mililiter. Jadi mililiter nak pergi ke liter, kita kena bahagikan dengan 1000. Bahagikan dengan 1000. Sekarang kita dah dapat yang dekat sini, dia kata anggaran anggaran. Jadi 750 mililiter ni kita boleh buat dulu darab dengan 12. Kita nak dapatkan 12 bekas air. Dekat sini pun kita darab dengan 12. Sebab dia nak tahu isi padu untuk 12 bekas. Okay. Jadi sekarang cikgu gunakan kalkulator je dulu. Masa dah nak habis ya. Aduh. 750 darab dengan 12. Jadi dapat dekat sini 9,000 mililiter. Sehingga 900 darab dengan 12. Jadi dekat sini kita dapat 10,800 mililiter. Ini dalam mililiter. Jadi nak tukarkan kepada liter berapa? 9,000 bagi 1,000. Dapat 1, 2, 3. Dapat 9 liter. Anggaran
Ini bagi dengan 1000 juga. 1, 2, 3. Jadi dapat 10.8 liter. Okey, kita tengok jawapan A. 12.3. Adakah dia anggaran dalam ni? Salah ya. 12.3 ni dah berada di selepas ni kan. Dia ada dekat sini. Jadi dah salah. A tu dah salah. Kita tengok 9.8. 9.8 dia ada dekat mana? Dia ada dekat antara 9 dan 10. Jadi 9.8 dekat sini. Jadi dia betul, dia anggaran. 8.2. 8.2 dekat sebelum 9. Jadi dah keluar ya. 7.5 pun dah keluar daripada anggaran. Jadi jawapan dia adalah apa? 9.8. Okey. Kita buat sampai apa? 30 boleh? Ada lagi. Ya. Yang ni faham tak yang tadi ni? Soalan anggaran tadi. Faham. Faham ya? Nombor 28. Faham. Ya? Okey. Jadi kita tengok sampai 30 je dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Okey. Rajah B menunjukkan kedudukan Din pada satah atas. Okey. Din pergi ke pasar melalui sekolah. Din dia nak pergi ke pasar ni ya. Pasar ni tapi dia melalui sekolah. Hitung jarak dalam kilometer perjalanan Din ke pasar. Jadi dia bagi satu unit mewakili 2 kilometer. Satu skala ni ya, skala ni adalah 2 kilometer. Jadi Din ni bergerak ya, daripada sini dia bergerak dapat 2 kilometer. Dia bergerak lagi 2 kilometer. Dia gerak lagi 2 kilometer. Gerak lagi sampai sekolah 2 kilometer. Daripada sekolah dia naik ke atas pula 2 kilometer. Jadi baru dia sampai ke pasar 2 kilometer. Jadi berapa kilometer? Ataupun kita boleh kira kotak satu skala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. 6 kali 2, 12. 6 darab 2 bersamaan dengan 12 kilometer. Ataupun kita buat macam ni, kita kira lah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Boleh mana-mana. Jadi jawapan dia adalah C. Daripada rumah dia lah, mungkin rumah dia nak pergi ke pasar adalah 12 kilometer. Okey. Okey, soalan terakhir ya. Jauh gila pasarnya. Itulah soalan dia kan, suka hati dia je. Mungkin dia bawa kereta lah, kereta kan. 12 kilometer jauh tu kan. Okey. Sani Sani mempunyai simpanan 1960 buah buku cerita. Lepas tu dia menyumbangkan 350 buah buku cerita kepada pusat sumber sekolah. Bakinya disimpan di dalam 7 buah rak. Okey. Berapa jumlah buku cerita dalam 4 buah rak? Yang pertama kita tengok. Dia ada 1960 buku cerita. Okey. Lepas tu dia tumbangkan dekat sekolah. Pusat sumber. Jadi kita kena tolak. Tolak kenapa? Sebab 350 ni dia bagi dekat pusat sumber. Jadi tinggallah buku cerita yang dia ada. 6.5, 1, 9.3, 6, 1. Jadi buku cerita yang tinggal ada dekat dia 1610. Okey. Bakinya, ni baki ya. Baki buku dia tu disimpan dalam 7 buah rak. Jadi soalan dia nak berapa jumlah
buah rak sahaja. Jadi kita bahagikan dengan 7. 7. Sebab kita nak tahu dalam satu rak tu dapat berapa buah buku kan. Cuba bahagikan. 1,610. Cikgu bagilah sini. Sebab soalan tak akhir kan. 1,610 bagi dengan 7. Jadi 2 darab 7, 14. Jadi 6 tolak 4 dapat 2, 1. 200. Itu 23. Jadi satu rak 230. Satu rak bersamaan dengan 230 buku. buku. Jadi soalan dia nak berapa tu? Soalan dia nak 4. Jadi 4 rak bersamaan dengan 230. Kita darabkan dengan 4. Okey, jadi dapat berapa? 230 darab kali 4. Kosong. Berapa? 920. Ada tak jawapan? Ada. Jangan terus jawab 1,610 ni dah salah. Dia saja dia bagi confuse ya. Jadi untuk 4 rak adalah 920 buah buku. Habislah kita sampai soalan 30. Sempat cikgu nak sambung lagi 10. Sebab cikgu ada kelas. Kita nak try 31. Sekejap, boleh ikut Okey lagi tak kamu? Kita buat ni lah. Yang terakhir ni. 31 cikgu. Okey. Raja Sembilan menunjukkan waktu Manisa tiba di sekolahnya. Lambat dia sampai sekolah 8.35. Okey, 1/4 jam. 1/4 jam kemudian pertandingan bercerita bermula. Pada pukul berapakah pertandingan itu bermula? 1/4 jam berapa? Berapa minit? Ini kita tahu dia sampai 8.35 AM lah, pagi lah kan, pergi sekolah pagi, tak ada orang pergi sekolah malam. Okey, 1/4 jam. Maknanya 1/4 jam darab dengan berapa? 60. Sebab 1 jam bersamaan 60 minit. Jadi 1 darab 4, 4. 1 darab 4, 4. 6 tolak 4, 2. Jadi 15. 1/4 adalah 15 minit. Tapi kalau siapa yang dah hafal dia dah tahu dah 1/4 berapa minit, 1/2 berapa minit Okey, jadi 8.35. 15 minit kemudian tu pertandingan bermula. Jadi tambah je sini 15 minit. Dia dapat 10. 3, 4, 5. Dapatlah 8.50 AM. Ni jawapan dia. Jarum ni dia bergerak. 5, 10, 15. Jadi dapatlah 8.50 bermula. Okey. Soalan terakhir 32. Okey. Jadual 1 menunjukkan bilangan guli dalam sebuah balang. Guli biru ada 80. Guli merah dia tak bagi tahu. Okey, nisbah bilangan guli biru kepada guli merah ialah 1/3. Hitung bilangan guli merah dalam balang itu. Ibu, nisbah lah 1/3. Okey. Jadi 80 biru, merah kita tak tahu. Jadi 1/3. Jadi kalau 1 80, 3 bersamaan 3 darab 80 lah. 80. 3 darab 80 berapa? 8, 16, 20, 240. Jadi dapatlah jawapan dia. Senang soalan. Kali je. Kan? Sekejap je dah jawab. Okeylah. Dah 9.20. Okey, hebat lagi. Ada lagi 7 soalan. Nanti bincangkanlah sampai habis. InsyaAllah minggu depan.
Okey. Jadi setakat hari ni kelas kita kita dapat buat 32 soalan. Cikgu, cikgu punya YouTube ada satu video je kan? Ada banyak. Ada banyak kan? Banyak. Nantilah cikgu ni tak update lagi. Dah lama tak ni? Sebab cikgu pun belajar. Sekarang tengah cuti. Okey. Jadi kita jumpa minggu depan, insyaAllah kita ni kalau kita boleh habiskan yang soalan tadi, ada 8 soalan, lepas tu kita sambung dengan peratus dan perpuluhan. Okey. Okey, jadi terima kasih semua. Kita sudahi dengan tasbih kifarah surah Wal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi Amin. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Bye.